Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 3 yang menonton sains menonton video ini, tahniah kerana menonton dan terima kasih kerana menonton. Kalau belum subscribe, please subscribe. Okay, first and foremost, betulkan niat belajar lillahi ta'ala. So you have to have this book in front of you, buku teks sekolah ya. Okay, kita dah dalam bab yang ke-6, which is page 188, muka surat 188 ya. Sebenarnya dah ada yang depan ni sikit, cuma saya patah balik sebab saya tinggalkan dulu dalam video sebelum ini muka surat 188, 189 sebab dia ambil masa sikit untuk explain ya, untuk dan saya perlu sambung ya. Okay, so turn to page 188. Kita lihat tentang pembekalan tenaga elektrik dan sistem pendawaan elektrik di rumah. Sebelum ni kita belajar tentang apa? Penjanaan, kemudian pengagihan ke seluruh Malaysia. Okay, rangkaian grid nasional, dan ini kita sampai tahap kepada yang dalam rumah ya. Dan kita telah lihat juga ada 2 jenis pendawaian elektrik di Malaysia ya. So sama ada single phase fasa 1 fasa ataupun triple phase 3 fasa ya. Kita telah dalam video lepas telah saya jelaskan apa perbezaannya. Hari ini dalam muka surat 188 khususnya dalam pembekalan dalam rumah dan sistem pendawaian dalam rumah kita ya. Okey, so kita lihat terus gambar rajah 6.12. Kita lihat terus ke atas ya. Kita lihat yang kuning, kotak kuning tu. Okey, kita lihat yang pertama, wayar elektrik dari kabel utama yang disambungkan ke rumah terdiri daripada dawai hidup 240 volt dan satu lagi dawai neutral pada 0 volt. Ini yang ditunjuk biru ke atas kecil tu adalah di luar pagar kawasan rumah awak. Di luar pagar ya. So ini semua di bawah tanggungjawab tenaga. Kalau katakan tiba-tiba rumah awak sahaja yang gelap, rumah lain semua okey, that means mungkin rumah awak tak bayar bil, ataupun ada fuse yang di luar pagar tu ke rumah awak telah fuse, telah melebur. So bila melebur tidak ada arus masuk, yang tu tanggungjawab tenaga ya. You have to call them up, then they will check. Kalau memang sah kat luar, dia akan gantikan. Tapi kalau sesuatu yang rosak di dalam kawasan pagar rumah awak, itu tanggungjawab awak ya. So ada 2 kabel tadi. Yang merah tu apa? Dawai hidup. That means dawai hidup arus masuk ya. Kemudian dawai neutral. Dawai neutral adalah warna biru, itu arus keluar. Dia pengaliran arus mesti lengkap, one complete dalam circuit tu complete, baru dia boleh mengalir. Kalau tak ada, kalau dia putus mana-mana, dia tak boleh dah mengalir, dia terhad ya. Kalau dawai hidup tu katakan katakan apa jadi ya, okey, katakan ada orang putuskan, masuk dekat kawasan rumah awak, ada orang putuskan, it's not possible sebenarnya sebab dia kadang-kadang dalam tanah ya, dangerous. Okey, boleh mengakibatkan maut kalau orang cuba potong. Tapi apa-apalah, katakan paip pecah ke apakah, atau pada batu yang dalam tu menekan dia putus, tak boleh, that means rumah awak akan gelap. Okey, ataupun dawai hidup okey, tapi dawai neutral pula yang dah putus, that means rumah awak juga akan gelap, dah tak boleh berfungsi, tak ada elektrik. Okey, dan kita dapati lepas pagar, dalam kawasan pagar arus tu akan lalu, biasanya bawah tanah. Okey, untuk masuk dekat awak punya meter elektrik. Okey, sebelum dalam meter elektrik dalam rumah, ini dalam rumah dah meter elektrik. No, ini dekat pagar tu sendiri. Tapi setengah orang dia dekat depan bahagian rumah tu, dekat atas. Itu lama punya. Kalau kawasan kampung-kampung ataupun perumahan lama, dia dekat luar rumah, dekat atas. Ya, kalau yang baru punya, dia dekat tiang pagar. Kiri kanan tu salah satu tu. Kalau sebelah ni untuk air, belah kanan ni untuk elektrik biasanya, ataupun terbalik ya. So kita akan dapati kanan kalau kita menghadap keluar. That means kalau kita dari luar menghadap ke rumah, that means dia belah kiri meter elektrik, biasanya belah kanan adalah meter air. Meter air tu atas tu biasanya post box lah. Okay, so kita dapati before that tu ada kotak fuse utama yang tanggungjawab TMB saya kata tadi. Kedudukannya saya pun tak pasti sangat di mana. Okey, tapi meter elektrik ni dah sama ada dekat tiang pagar rumah awak, okey, ataupun bahagian depan rumah awak dah ada benda ni.
Okey, so this meter elektrik adalah untuk menyukat jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan. That means awak nampak benda pusing tu, lagi banyak digunakan elektrik dalam rumah, lagi laju dia pusing. Okey, itu akan menyebabkan nombor yang akan bertukar. Nombor tu lah diambil oleh pembaca meter, nak tengok beza and then pengiraan untuk penggunaan elektrik rumah awak. Tapi sometimes dia orang tak dapat nak ambil because ada macam-macam Some houses kalau macam dekat kawasan lama and benda ni kalau bukan luar pagar, bukan di pagar, di depan rumah, kawasan pagar, kadang-kadang ada anjing garang dan sebagainya, dia orang terpaksa sometimes gunakan, kalau tak ada tuan rumah lah, dia puratakan sahaja. Okey, then kita lihat seterusnya ada 3, iaitu switch utama, kemudian ada litar ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker, pemutus litar, ada MCB, Miniature Circuit Breaker, pemutus litar. Ketiga-tiga ni adalah unit pengguna dan kotak fuse. This kotak fuse dalam semua rumah mesti ada. Biasa dalam bahagian rumah, bahagian dalam yang panjang tu. Yang panjang tu dia ada banyak switch dalam tu. Saya sekali kena kilat, sekali gelap satu rumah, awak pergi buka benda tu, awak tolak belah kanan tu, baru menyala balik. Itulah namanya kotak fuse. Tu dalam rumah Okey, so sebelum kotak fuse tu, antara meter elektrik bila nak masuk kotak fuse, ada lagi switch utama. Dia banyak switch untuk keselamatan kita, banyak fuse So apa tugas switch utama ni? Nak kawal jumlah arus yang mengalir melalui litar di dalam rumah. Banyak mana dia akan masuk, dia akan kawal. Kemudian dalam tu juga, itu yang tadi saya kata yang boleh kilat dia jatuh tu. Kadang-kadang setengah keluarga kata tendang, so tolak balik ke atas. Itulah dia putuskan sebab arus kilat tu dia bawa banyak sangat arus. Daripada rumah terbakar, dia putuskan siap-siap kat situ. Bila dah okey, baru kita tolak tu, okey, naik balik. Boleh bawa mengalir balik. Dah buka balik switch. Tadi tertutup sendiri switch tu. Okey, kemudian dalam tu kita ada 2 komponen fuse yang sangat-sangat penting untuk keselamatan sebab sebenarnya elektrik boleh menyebabkan kebakaran. Sangat mudah terbakar dan menyebabkan kebakaran yang dahsyat dan banyak kemusnahan harta benda, adalah elektrik of course. Kemudian harta benda dan juga kadang-kadang nyawa Nauzubillah So kita lihat ada 2 jenis yang untuk memutuskan litar, iaitu ELCB dan MCB. Ada beza sikit dua-dua Earth Leakage Circuit Breaker, bila Earth tu dia masuk dalam bumi Kalau Miniature Circuit Breaker dia miniature, mini, kecil So tugas tadi ELCB memutuskan litar apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. Okey, so that means kalau switch utama yang saya kata kilat yang ditendang, kita tolak balik atas tu, kalau itu pun ada rosak, ada lagi ELCB untuk pelihara keselamatan dalam rumah. Ataupun kita ada satu lagi pemutus litar MCB, Miniature Circuit Breaker. MCB mengasingkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Ini dah khusus kepada peralatan elektrik. Okey, so kita lihat pecahan-pecahannya. Kita pula daripada unit pengguna kotak fuse tu, kita akan bagi 2 jenis litar pula. Okey, lihat yang atas sekali, iaitu 5 amperes. 5 amperes mengalir terus ke kanan, nampak merah tu? Okey, yang biru dan merah So yang merah tu masuk. Perhatikan kita ada switch 2 hala, dah buka surat satu lagi 189. Kemudian dia buat 3 sahaja mentol di situ. Nampak tak? Yang kuning ni ada cross tu. Okey, so kita berarti atas ada satu switch, bawah ada satu switch. Yang switch 2 hala ni sometimes biasa guna kat mana? Kat tangga kan? Kat tangga nak naik awak buka. Kemudian dah atas nak turun awak boleh tutup juga. Dia tu switch 2 hala. Itu dinamakan litar pencahayaan. Sebab dia means dia memberi cahaya untuk lampu-lampu dalam rumah So untuk litar pencahayaan, untuk lampu-lampu terdiri daripada 2 sahaja dawai hidup dengan dawai neutral. Sebab apa? Sebab awak tak sentuh pun lampu tu. So perlu 2 saya dawai untuk arus masuk. Yang merah tu dia nyalakan lampu, dia keluar balik dekat biru tu, tengok dia patah balik pada pencawang, dia patah balik pada yang atas sekali tadi, biru. So dia complete kalau circuit tu complete baru boleh menyala.
Kalau mana-mana rosak yang biru tu, that means tak boleh nak menyala. Walaupun arus masuk, dia tak boleh nak teruskan. Ataupun dia dah masuk ke merah tapi dia tak boleh teruskan, biru rosak, ataupun merah tu rosak langsung tak boleh nak nyala. Line merah tu, sebab itu untuk masuk arus. Okey, so kita ada dua saya sebut tadi. Satu litar pencahayaan, satu lagi ialah litar kuasa. Okey, sini dia bagi 3 ya. Dia bagi litar pemanas lain. Okey, kemudian dia bagi litar alat penghawa dingin. Kedua-dua ni banyak menggunakan arus. Sebab alat pemanas banyak guna arus, penghawa dingin pun banyak guna arus. So, cuba tengok dia sambungkan kepada apa? Dia sambungkan kepada MCB. Walaupun dia keseluruhan dia mesti dapat juga yang biru tu, tapi dia sambung juga daripada MCB, miniature circuit breaker tadi. That's why dia kata mengasingkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Kalau ERCB tadi tak cakap peralatan elektrik. Ini untuk alat elektrik yang menggunakan banyak arus, ya, untuk keselamatan. Tengok dia punya arus berapa. Kalau lampu 5 amperes tadi, tengok litar pemanas 15 amperes, aircon tinggi ya. Aircon tinggi sampai 30 amperes. Ada satu lagi cabang 30 amperes kepada soket. Dia ke kanan, tengok dia ke kanan surat 189. Ini litar kuasa ya. So ada beza litar pencahayaan dengan litar kuasa. Perhatikan, litar kuasa dia ada line merah, that means adalah dawai hidup. Dia ada dawai biru iaitu neutral. Ada satu lagi dia tambah. Cuba tengok warna apa? Warna hijau. Okey, warna hijau. And kalau kita lihat litar lampu, dia perlukan 2 wire. Kalau kita guna lampu yang untuk setempat pun kita cucuk ada 2 pin aja kan. Ya, tapi kalau untuk litar kuasa dia ada 3 pin. Ya, 3 pin. 3 pin yang atas tu yang sambung pada hijau. Perhatikan. 3, 1, 2, 3. Yang atas tu pada yang hijau. So yang hijau tu, yang tengok dia patah balik ke kiri, dia ke mana? Dia ke dawai bumi. Nampak dawai bumi? Turun ke bawah tu yang dia buat line 1, 2, 3 tu, itu bumi. Cuba tengok gambar foto 6.12 tu. Nampak tak ada wire hijau kat dalam tu? Ada lubang kotak tu. Penutup tu dia ada lubang, penutup dia warna grey tu, ada lubang tengah-tengah. Safety electrical earth ya, do not remove. Jangan keluarkan. Dia biasa ada kat depan-depan rumah, kawasan-kawasan rumput. Kalau rumah baru tak ada rumput lagi, tengok nampak dia ada kotak ni. Masa kalau rumah tak pasang, tak ada elektrik lagi, kalau buka nampak tu wire hijau tu. Itu dibumikan. That means kalau nanti kita akan pelajari apa-apa terjadi pada alat elektrik tu, dia dah rosak ke apa ke nanti, dia ada short circuit ataupun litar pintas, itu membahayakan because it can cause fire, boleh kebakaran yang besar. So untuk alat elektrik yang banyak guna arus, tengok 30 amperes ya. Okey, dia akan ada dawai bumi ni, sebab kalau alat tu rosak, arus banyak yang tarik menyebabkan kebakaran, dia tak boleh nak membahayakan pengguna. Sebab benda ni biasanya pakai soket ni alat elektrik yang kita sentuh, kita pegang, yang kadang-kadang diperbuat daripada metal, logam. Contohnya ceret elektrik yang logam tu kan, ataupun setrika kan, logam semua tu bawah tapak dia. Itu kalau tersentuh, kalaulah tidak ada dawai bumi, boleh meninggal. It's fatal, menyebabkan kematian. So dawai bumi ni dia trik nanti arus tu untuk pergi masuk dalam bumi, terus dikebumikan, supaya awak selamat. Itu akan saya terangkan dalam bahagian tentang palam 3 pin nantilah. Okey, kalau dah faham, that means insya-Allah. Kalau tak faham, patah balik lah, just reverse saja kan, tolak aja, nanti dia akan start balik. That's page 188 and 8189. So done with that one. Kita sambung dengan fuse kita dah buat dalam muka surat 191. Dah cover struktur fuse.
Dia mesti wire dia tengah-tengah tu yang mudah melebur, halus dan mudah melebur, supaya arus terputus dan tak membahayakan alat elektrik ya, dan juga awak lah. Okey, so kita lihat muka surat 192. 192 ada dua jenis fuse, iaitu fuse cartridge dan fuse gawai yang boleh ganti. Pun saya terangkan yang cartridge tu macam Raja 6.34A tu, yang biasa kiri tu sarung kaca, jarang sikit jumpa, biasa yang jual di kedai runcit pada penutup logam tu. Ya, itu adalah fuse ya, supaya nanti kalau arus tu lebih, so alat elektrik tu rosak, dia tarik arus banyak. Kalau banyak-banyak dia boleh terbakar. So that means dia nak putuskan ya, dalam soket tu. Dalam soket palang 3 pin tu, kita dapati ni 1, ni 2, ini 3. Ingat tak ni warna apa? Ini warna perang ya, warna coklat saya kata tu, yang membawa arus apa? Arus masuk ya. Ni arus ulang alik, sebab dia biasanya adalah perumahan punya, rumah punya arus ya, 240 volt ya, 240 volt. Ini standard kat Malaysia. Ketika British, sebab kita dulu jajah British standard pun 240, kita 240. Okey, ada negara yang rendah ya, US 110 tak silap saya. Okey, Australia 240 juga. Okey, ini dah masuk, bila dah keluar balik, dah pergi pencawang. Ini adalah litar, ini adalah wayar warna biru ya. So biru adalah ini hidup, dawai hidup. Ini adalah dawai neutral. Ini warna biru ya. Okey, ada satu lagi yang ketiga dan luar tadi, yang mana? Yang ini yang hijau tadi. Hijau, kuning ya, dia punya belang-belang. Okey, ini adalah earth ataupun bumi, dawai bumi. Okey. So that means di sini untuk masuk kita dah ada fuse. Yang 13 ampere tu memang ada nilai-nilai lain. Saya terang adalah penentuan nilai fuse, saya sudah terangkan kelas yang lepas ya. Okey, so inilah menyebabkan bila arus nak masuk, katakan alat elektrik rosak, banyak sangat tarik arus, dia putus dah. Kalau melebihi 13 ampere, untuk kalau 13 ampere punya fuse, okey, dia dah fuse, dia akan melebur. Bila melebur putus lah. Tak bisa awak pasang, awak punya katakan washing machine lah rosak, tekan plug nak buka, tengok tak ada lampu, tak ada apa, tak gerak, that means fuse saja sometimes. Tapi kalau pasang apa? Pasang rice cooker. Okey, tengok lampu rice cooker ada, tapi tak masak-masak nasinya. Itu rice cooker tu yang rosak, bukannya fuse. Tapi kalau tekan dia tengok tak ada lampu juga, That means kita dapati kadang-kadang fuse saja. Rice cooker okey lagi, tukar fuse boleh menyala dah. Boleh masak dah nasi contohnya. Okey, so saya telah terangkan banyak jenis, yang 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 13 ampere, 15 ampere dan 30 ampere, bergantung pada penggunaan elektrik alat tersebut ya. Dia kena tinggi lagi ke rendah sikit? Dia kena rendah sikit ya. Dia tengok bawah sekali. Contoh cara elektrik ya, kita dapati dia gunakan arus sebanyak mana? 13.34 ampere. So fuse dia tinggi sikit, ada 13 lah. Okey, kalau katakan guna 20 ampere, guna berapa fuse? 20 ampere alat tu, kan ada apa benda aircon tu. 20 ampere guna. So that means kena guna fuse 30 ampere. Kalau dia guna 15 ampere tak boleh pasang langsung lah. Sampai 15 dia putus, sampai 15 dia putus, tak sempat sampai 20. Kalau 4.5, guna berapa? 4.5 ampere alat tu gunalah 5 ampere punya fuse. Kalau 6 ampere, nak dekatkan ambil 5 ke? Salah, nanti tak boleh menyala alat tu, tak boleh pasang. So kalau dia 6 ampere sampai 10 lah, dia tinggi sikit. Okay, so that's page 192. Let's see page 193. Keselamatan dalam penggunaan alat elektrik. Yang ini ni, yang hijau ni akan terangkan dalam bab ni kan. Tu Rajah 6.35.
Wayar bumi menyambungkan bekas logam ke bumi. Bekas logam. Okey, daripada saya draw yang susah nak faham, tengok gambar rajah 6.35 elok-elok. Okey, perhatikan. Okey, wayar hidup kan kat bawah warna perang, wayar neutral belah kiri warna biru, atas tu yang hijau tu patutnya belang-belang hijau kuning. Tapi dia buat hijau terus tak apa. Okey, sebab budak nak belang-belang tak nampak pun. Okey, so wayar bumi. Perhatikan tu, wayar hidup sebelah dia ada apa belah kanan tu, yang panjang tu. Fuse kan? Okey, so sekarang ni nak concentrate on wayar bumi. So kita berarti wayar hidup tengok sambung warna perang tu sampai dalam setrika. Nampak tu sambung. Mula dia balut warna coklat. Kemudian dia pecahkan balik 3 yang patutnya warna perang tu. Macam purple pak saya nampak. Tak apalah. Okey, dia masuk dalam setrika belah kiri sekali. Okey, kemudian yang biru tu dia masuk kat wayar yang dibalut tiga tu, bila bercabang balik dia masuk dekat setrika. Okey, bezanya ada wayar bumi yang hijau, tengok dia masuk dalam wayar tu yang dibungkus tiga sekali, bila cabang balik dia masuk juga dengan dekat dalam setrika. Tapi bezanya yang hijau tu mesti kena bekas logam. Dia tak sambung dengan yang elemen pemanas. Elemen pemanas tu yang dawai hidup, dia panaskan, dia dah gunakan elektrik, dia mengalir balik yang neutral, yang biru, pergi balik pencawang. Cuma yang hijau tu kenapa kena ada? Ya, dia lekatkan pada bekas logam. Okey, katakan elektrik bocor, tak ada dawai bumi, sentuh setrika ni, fatal ya, boleh meninggal ya. Renjatan elektrik boleh meninggal sebab arus yang tinggi mengalir ke dalam badan awak. Okey, so kita lihat dia punya penjelasan. Apabila, okey, saya bacakan. Kadang-kadang saya tukar sikit ayat sebab saya nak jadi macam percakapan punya. So kita lebih senang faham kalau jenis percakapan. Okey, apabila menggunakan peralatan elektrik, okey, langkah keselamatan perlu diutamakan. Because I told you tadi, it can cause fire, it can burn down the houses, and also it can turn houses tu kau mati aras lah. Daripada satu rumah merebak ke tempat lain kan. Okey, kalau satu rumah satu je lah. And it can also cause fatalities, kematian, ataupun renjatan elektrik, electrocution. Okey, so hal ini demikian kerana nisbah kematian terhadap kecederaan dalam kemalangan elektrik adalah tinggi berbanding kemalangan dalam kategori lain. Kegagalan untuk mematuhi langkah keselamatan akan mengakibatkan kemalangan yang serius. Kalau tak ikut langkah keselamatan, nanti boleh, as I said just now, it can burn the house, it can also cause electrocution, atau it can kill, dia boleh membunuh, it's fatal. So, satu daripada langkah keselamatan dalam penggunaan alat elektrik ditunjukkan dalam rajah 6.35. Sebelah tu, iaitu kena ada wayar warna apa tadi? Belang-belang hijau kuning, ya, yang menyentuh alat logam itu. Okey, cuba tengok penjelasan dia. Sekiranya seorang individu menyentuh bahagian logam, that's why kata yang hijau tu tadi lekat pada logam, sentuh pada logam ya, yang dibumikan ya. So sekiranya seorang individu menyentuh bahagian logam, dia dibumikan sebab ada wayar hijau tu, arus yang besar jika ada akan mengalir ke bumi. That means dia akan terus masuk dalam bumi, macam yang tadi saya terangkan tadi, yang macam ada kotak dalam tu, ada warna hijau tu, ada penutup dia ya? Okey, mengalir ke bumi melalui wayar bumi, dan bukannya mengalir melalui orang tersebut, individu tersebut. Kalau masuk ke orang tu, matilah. Tapi dia sekarang ni tak, dia cuma terkejut je, kenapa rasa macam tu. I think sama mungkin pernah ya, kat Malaysia ni sometimes kita punya elektrik macam mana tak, saya pun pernah rasa. Saya basuh baju-baju dalam washing machine dulu, masa tu rumah lama saya tu, rumah tu perumahan baru, saya one of the few masuk. Saya nak dah masuk air, pasang elektrik semua, saya nak angkat lah baju satu, sebab ada satu yang saya rasa tak nak masuk lah. Masa saya pegang, terkejut ada elektrik. Alhamdulillah dia dibumikan juga. Tapi ada something wrong with dibumikan. Itu sekali. And then when saya guna kettle, electric kettle, saya tak tuang air
dalam satu bekas kebetulan guna jenis cawan logam tu, elektrik kereta pun logam. Terasa. Dan komplain dekat kontraktor, cek saya punya dawai bumi tu tak habis sentuh, sikit je sentuh kat depan rumah tu. So alhamdulillah Allah panjangkan umur. Kalau memang tak sentuh langsung, it already killed me. Okay, tapi because bersentuh sikit tapi tak sempurna, so dia betulkan balik. Okay, so arus yang besar itu juga meleburkan fuse. Same time patutnya, tapi fuse saya tak lebur sebab dia sentuh agak sikit. Yang membahayakan saya sahaja, dawai bumi menyelamatkan, tapi tak pemasangannya tak sempurna. Okey, meleburkan fuse, seterusnya memutuskan litar elektrik. So, suruh jalankan aktiviti 6.9 untuk mengkaji dengan lebih lanjut tentang keselamatan dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dan penggunaan peralatan elektrik. Aktiviti ni dia suruh jelaskan secara kumpulan, kita tinggalkan. Kita lihat muka surat 194. Practice formative 6.3, you should try this one. Okay, so that means kalau tak ingat kat mana, saya kata ada satu saja transformer injak naik. Okay, which it should be, kalau tak ingat tengok mana, dalam belakang dah belajar tentang penggagihan elektrik. But the clue is, sekali je yang selepas penjana elektrik. Sebab apa kita nak naikkan elektrik? Nak kurangkan, naikkan voltan. Dia cuma untuk voltan transformer. Kenapa naikkan? Supaya mengurangkan pembaziran arus. Sebab nanti banyak arus. Dia ada formula dia menyebabkan kalau voltan tu rendah, nanti rentangan tinggi. Rentangan tinggi, so banyak arus terbazir. So nak kurangkan pembaziran, kita banyaklah tekniknya. Contohnya guna aluminium untuk pylon tu, dan kemudian gunakan transformer injak naik dulu. Bila sampai, baru dia akan injak turun. Okay, so kita lihat nombor 2, suruh gariskan jawapan. I think you should try also this one, tengok faham ke tidak. And then rujuk jawapan kat belakang ada rasanya. Nombor 3, nyatakan 3 contoh komponen keselamatan. Baru lagi kita belajar tadi 3 contoh MCB, ELCB, kemudian fuse, kemudian apa lagi, kemudian dawai bumi. Dia tanya fungsi fuse. Satu contoh litar pintas tak pula terangkan kat sini. Kita tengok ada tak. Kalau tidak, saya terangkan sendiri apakah litar pintas. Kecekapan tenaga dah. Jumlah arus, pengiraan tak ada diterangkan. Okey, so saya terangkan sikit apa tu litar pintas. Ini kan dalamnya ada nanti tentang keselamatan semua. Saya rasa ada kat belakang untuk 4B. Okey, untuk 4A itu contoh litar pintas. So, I'm going to explain to you what is litar pintas. Litar pintas Okey, saya buat dalam litar yang dalam makmal. Gunakan sel, gunakan Swiss, kemudian kita sambung. Kita ngaji dia buat bentuk lebih lampu ni sebelah mudah. Okey, satu lagi kat sini. Sorry, awak ingat sikit bentuk dia macam mata kan. Okey, litar pintas Okey, so kita akan dapati bila saya tutup switch ni, okey, arus mengalir macam biasa. Nyala tak lampu ni? Nyala. Sebab ada sumber tenaga, ada switch, saya tutuplah litar ni, kemudian ada lampu. Komponen dia lampu Okey, now tadi menyala macam biasa kan, first step. Second step, buka balik. Okey, kita akan letakkan ada satu wayar dari sini ke sini. Dia satu buat bentuk mata ni. Saja dia bagi ingat Sebab tak ada dalam buku, takkan mungkin suara dah belajar. Aku litar pintas, saya tak sure. Dulu menengah punya syllabus. Wayar ni tebal. Okey, wayar tebal tebal. Okey, tutup switch. Bila tutup switch, ni dah lengkap. Dan kita tahu bahawa arus adalah pengaliran charge elektrik. So dia mengalir
sampai sini ada pilihan. Adakah dia nak pergi lalu kat sini dan dia buat kerja untuk menyalakan lampu dua kat tu, ataukah dia tengok ada pilihan lain, arus tu banyak negatif tu, pilihan lain, ada jalan nak besar lah, cantik lah, nak bagi ingat je, bukan betul-betul. Okay, so electrons tu ataupun arus tu lepas sini, jom masuk sini, ada yang try, yang berani. Dia berani, best lah, lapang lah, tak sempit. Dia panggil geng dengan ramai-ramai untuk lalu dekat sini, sebab sini teruk kena buat kerja. So menyebabkan tak ada yang lalu kat sini, ataupun terlalu sikit patah balik ke, tak tahulah. Kecil-kecil sangat kan, tak nampak oleh mata. Tapi banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Saya ada lupa nak letak wire fuse. So kita ada kadang-kadang macam yang penggosok periuk tu pun boleh, padahal halus kan. Sebab dia rendah, dia minta kat lebur ataupun letakkan fuse pun boleh. Okey. Tadi first round tadi dia tak ada masalah sebab arus lalu biasa. Sini dia banyak ajak lalu, sebanyak sangat arus, ini akan fuse. So ni tak menyala. Tak bolehlah menyala. Sebab apa? Sebab dah fuse. Walaupun ini kalau pasang balik, buka balik, kita kena baca nyala elok je. Kalau ini disambung balik, dia tak rosak. Tapi kenapa tadi? Sebab sini fuse, ini kegunaan fuse lah. Sebab arus banyak. Ini adalah litar pintas. Apa jalan pintas? Bukan pintas shortcut pendek. Dia panggil short circuit dalam English ya, short circuit. Short circuit. Dia adalah lintar pintas sebab dia ada jalan lain. Dia pintas ke jalan lain. Faham? Okey? So ini adalah litar pintas atau short circuit. So macam mana nak atasi ni? Tempat A tanya, so cuba je lah. Okey, payah-payah Google kau tak dapat juga. Dan tengok logik tak, faham tak? Okey, nombor 4 tu sometimes you have to belajar habis kau boleh jawab nombor 4. So I'm not sure about that. Okey, so kita berhenti di situ, page 194. InsyaAllah next class 195. I hope to finish soon sebab tak banyak dah. Tak banyak dah ya. Okay, thank you for watching. Please subscribe kalau belum. And also sebagaimana biasa, pesanan saya, jaga solat 5 kali sehari. Mudah-mudahan itu membimbing kita dunia dan akhirat, dan menjadi adalah sesuatu yang akan dihisap dulu ya, akan ditanya dulu di akhirat besok. Yang kedua, taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa ya. So terutama ibu ya, 3 kali, dan kita taat ibu baru bapa. And also kita taat selagi tidak disuruh membuat maksiat. Okey, ketiga, hormati guru-guru, mudah-mudahan ilmu dapat dalam berkat, dan hormati lebih tua, sayangi lebih muda, supaya cantik akhlak kita di sisi manusia dan sisi Allah, insya-Allah. Okay, so that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you for watching.